Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Jana Wibawa, pegawai SPRM Datuk Roy diheret ke mahkamah esok. Berita penuh. Seorang individu dikenali sebagai Datuk Roy dan seorang pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur esok. Peguam lelaki itu Fahmi Abdul Moin ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Dia juga memberitahu pertuduhan akan dibuat bahawa mengikut Seksyen 16(e) Akta SPRM 2009. Ia membabitkan kesalahan meminta, menerima atau bersetuju untuk menerima suapan untuk diri sendiri atau orang lain sebagai dorongan atau ganjaran atas sesuatu transaksi yang akan berlaku. Kata Fahmi menambah, Datuk Roy dan pegawai SPRM terbabit akan menghadapi dua pertuduhan di hadapan Hakim Azura Alwi. Datuk Roy itu juga akan menghadapi satu lagi pertuduhan di hadapan seorang lagi Hakim, Suzana Hussein. Pada 13 Mac, lelaki terbabit ditahan selepas menyerah diri kepada SPRM selepas dia dikehendaki untuk membantu siasatan kes skim Jana Wibawa. Dia kemudian dikenakan perintah reman beberapa kali oleh Mahkamah Magistrate lagi. Pihak berkuasa setakat ini sudah mendakwa 3 ahli politik termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berhubung skim Jana Wibawa. Skim Jana Wibawa asalnya dilancarkan kerajaan pada 2020 sebagai satu cara untuk membantu kontraktor Bumi Putra yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk SPRM siasat anak bekas PM berhubung aktiviti perniagaan. Berita penuh. SPRM dilaporkan telah memanggil anak kepada seorang bekas Perdana Menteri bagi membantu satu lagi siasatan berhubung aktiviti perniagaannya. Memetik sumber yang rapat dengan siasatan itu, Akhbar The Star melaporkan individu itu disoal siasat selama beberapa jam. Kenyataan telah dirakamkan dan saya percaya akan ada sesi lain dengannya, kata sumber itu lagi. Utusan Malaysia pula melaporkan individu berkenaan adalah anak kepada seorang bekas Perdana Menteri. Dia dipanggil untuk disoal siasat pada pukul 10 malam di Ibu Pejabat Suruhanjaya itu di Putrajaya. The Star berkata nama lelaki itu disenaraikan dalam Panama Papers tetapi tidak dapat dipastikan jika SPRM sedang meneliti dakwaan yang dibuat dalam dokumen tersebut. Panama Papers merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma guaman yang berpengkalan di Panama pada 2016. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Ketika itu, Malaysia kini telah melaporkan bahawa anak bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang meringkuk di penjara, Muhammad Nasifuddin Muhammad Najib, adalah antara mereka yang dinamakan. Turut dinamakan ialah Fakri, anak sulung bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, serta Mirzan, anak sulung bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum ini, seorang wakil, Mirzan melalui salah satu syarikatnya, Crescent Capital, menafikan penglibatan Mirzan dalam Serigio International Ltd, firma British Virgin Island yang dikaitkan dengannya. Minggu lalu, Bernama melaporkan SPRM sedang menyiasat seorang bekas Menteri Kanan dan ahli perniagaan terkemuka bergelar Tan Sri atas dakwaan penyelewengan dana negara bernilai lebih RM2.3 bilion ringgit. Agensi Berita Nasional itu yang turut memetik sumber berkata siasatan itu adalah kesinambungan dan lanjutan daripada pendedahan dokumen-dokumen sulit oleh International Consortium of Investigate Journalists ICIJ berhubung transaksi-transaksi yang disyaki
berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Tumpuan siasatan adalah berhubung dengan pembelian dan pemilikan saham di sebuah syarikat tersenarai oleh sebuah syarikat gergasi negara yang dikatakan didalangi oleh bekas Menteri Kanan itu. Difahamkan transaksi pembelian dan pemilikan saham ini dipercayai menjadi punca kepada kemerosotan ekonomi negara serta kejatuhan mata wang ringgit pada hujung 1990-an dan telah diseleweng untuk kepentingan individu terbabit untuk diselamatkan bailout daripada mengalami kerugian yang lebih teruk menurut sumber itu. Kebocoran kertas Pandora berlaku pada 2021 apabila sumber tanpa nama berkongsi dengan ICIJ 2.94 terabyte file kewangan sulit berjumlah lebih daripada 11.9 juta dokumen dan rekod lain daripada 14 penyedia perkhidmatan luar pesisir yang menubuhkan dan mengurus syarikat cengkerang Shell dan amanah di kawasan perlindungan cukai sekitar dunia. Berikutan kebocoran itu, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin membidas Malaysia kini atas apa yang didakwanya sebagai obsesi yang tidak berkesudahan portal berita ini terhadapnya. Ini selepas Malaysia kini menyiarkan laporan mengenai pegangannya di luar pesisir. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada Malaysia kini bertajuk Laporan terhadap Hadi, polis akan panggil pihak terlibat. Berita penuh. Susulan banyak laporan polis yang dibuat terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengenai beberapa isu, Ketua Polis Negara Asri Lesani Abdullah Sani berkata polis akan memanggil sesiapa yang terlibat untuk membantu siasatan. Mereka yang dipercayai terlibat akan dipanggil. Itu SOP, prosedur operasi standard kita dalam menyiasat kes, katanya kepada pemberita selepas menghadiri sesi minum petang bersama media di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman di Kuala Lumpur hari ini. Ini berlaku selepas beberapa laporan dibuat oleh ahli politik daripada Parti Komponen Pakatan Harapan PH mengenai isu berkaitan dakwaan Hadi terhadap bukan Melayu dan bukan Islam yang didakwa provokatif dan boleh menggugat kerajaan. Terdapat juga laporan dibuat berhubung kenyataan Hadi bahawa Perikatan Nasional PN dan Blok Pembangkang sedang merancang untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, Ketua Polis Daerah Sentul, B. Eng Lai berkata pihaknya menerima laporan terhadap Hadi mengenai dakwaan percubaan PN untuk menggulingkan kerajaan. B. berkata siasatan akan dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Bagaimanapun, Hadi yang juga ahli Parlimen Marang masih belum dipanggil polis untuk direkodkan keterangannya.